Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Ummah Live pada malam ini. Saya Syazlin Syahrul dan episod kali ini seperti biasa Ummah Live membicarakan isu-isu semasa yang berkaitan dengan ummah demi kepentingan ummah. Jadi baiklah, topik pada malam ini cukup berkait rapat dengan kita semua, iaitu berkenaan komoditi wanita. Komoditi seperti yang boleh kita tafsirkan iaitu barang dagangan. Jadi wanita dan barang dagangan ataupun wanita sebagai objek dalam perniagaan ataupun di media-media sosial. Jadi pada malam ini, saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan dua tetamu yang hebat ataupun figura yang kita kenali, iaitu Dr. Robiah Kulub Hamzah, penceramah dan perunding motivasi, dan juga Abdul Rani Kulub Abdullah atau lebih mesra disapa sebagai ayah dia Rani Kulub yang terkenal dengan slogannya Keep It Up, Don't Give Up. Okey, baiklah. Sebelum kita teruskan berbicara pada malam ini, saya mohon pada semua penonton di luar sana untuk follow, like, komen dan share Ummah Live pada malam ini. Okey, baiklah. Kita bersama dengan dua tetamu kita yang saya rasa cukup hebat. Saya dekat sini rasa macam kecil sangat sebab tetamu kita pada malam ini agaknya datangnya dari dua background yang berbeza. Seperti yang kita tahu, Ustazah Robiah atau lebih mesra disapa sebagai Umi. Okey, jadi Umi, apa khabar? Sihat? Sihat walafiat insya-Allah. Okey, Mudah-mudahan diberi kekuatan. Alhamdulillah, baik. Okey, baiklah. Topik kita pada malam ini cukup berat sebenarnya. Kita anggap sebagai wanita ni biasanya kita jadikan sebagai alatan perniagaan ataupun objek ataupun sekarang ini kita nampak wanita sering terpapar di media sosial di mana ada, tak kisah muslimah ataupun tidak, wanita sentiasa kita nampak menjadi bahan hiburan semasa. Jadi saya teruskan kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Umi. Ya, saya. Pendapat Umi sendiri berkenaan dengan wanita dan media sosial. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri, yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi terima kasih kepada Syazlin dan juga kepada ruang yang sangat berharga ini bahawa kita katakan wanita dan komoditi, wanita jadi barangan, wanita jadi daya tarik, wanita jadi modal, macam-macam lah. Maka kalau bercakap tentang wanita, wanita itulah hadiah dari Allah, hiasan dunia. Tidak ada hiasan paling baik bagi seorang lelaki dan juga bagi dunia ini selain pada wanita yang kita kata solehah. Tetapi apa yang terjadi ataupun dalam perbincangan kita kali ini, kita melihat bahawa kita kata wanita dan komoditi sudah menjadi sebahagian daripada perjuangan. Mereka sudah melihat kerana ini terjadi pertama pegangan akidah yang tidak jelas, keyakinan bertuhan yang longgar dan akhirnya mereka mencari I want to be known, I want to be heard, okay, I want to be seen. Jadi saya nak dikenali, saya nak dipahami dan saya nak dilihat. Jadi tiga tema ini, to be known, to be seen, to be heard, menjadi daya dorong kerana kekuatan mereka mencari hebatnya dunia. Tidak lagi mengambil kira faktor hebat dengan Allah, tetapi juga dia menjadi fokusnya adalah hebat di dunia. Bila kita kata hebat di dunia, dia tidak mengira sama ada dia akan menjatuhkan maruah dia akan menghina agama ataupun dia akan merasa bahawa ini soal aku, suka-suka akulah aku nak buat apa. Diri aku, maknanya kita kata oleh kerana they want to be seen, mereka nak dilihat, nak dapat perhatian, maka mereka mencari perhatian itu dalam berbagai bentuk. Dia tak kira bentuk tu sihat, bentuk tu tak sihat, sehingga akhirnya memang mereka menjadi satu daripada daya tarik untuk mendapat perhatian, untuk menjual apa saja barang. Apa saja perkakas, apa saja ubat, apa saja produk. Kerana mereka mengizinkan disebabkan ada tiga prinsip tadi.
asalkan dia boleh jadi popular, asalkan dia boleh dikenali, asalkan dia rasa dia cantik, dihiasi dan sebagainya, maka paparan di papan-papan billboard itu merupakan satu kemegahan. Bila ini yang menjadi matlamat, maka hilanglah kekuatan solehannya, hilanglah apa yang dikatakan bakal-bakal yang akan melahirkan ibu-ibu, melahirkan anak-anak yang soleh-solehah, dan tanggallah berkah dalam kehidupan dan berkah dalam hubungan dengan Allah dan berkah dengan hubungan dengan manusia. Jadi akhirnya mereka tidak melihat kemanusiaan itu lagi. Mereka sudah melihat apa aku dapat. Aku dapat untung, aku dapat rugi. Jadi dia tidak mengira aku ni halal ke tidak, berkah ke tidak. Ini kekuatan-kekuatan yang sudah hilang sehingga mereka merelakan jadi apa saja asalkan to be known. Asalkan dapat perhatian, asalkan saya dikenali, asalkan saya dapat popular dan sekaligus saya dapat kaya. Jadi bila prinsip ini yang dipegang, maka kita sulit untuk mengatakan tak bagus. Ini bukan maruah kita. Ini bukan identiti muslimah. Ini bukan yang diizinkan oleh Allah. Ini bukan perhiasan yang dijanjikan oleh agama. Ini bukan taman-taman yang dijanjikan Allah untuk melahirkan keluarga yang solehah, keluarga yang kita kata sakinah mawaddah. Maka akhirnya hasilnya apa? Pertama, mabuk dapat harta tapi akhirnya keluarga pecah berai. Terlalu banyak jumlah perceraian dan akhirnya anak hilang kekuatan. Pertama hilang akidah, kedua hilang keyakinan dengan mak bapak, ketiga akhirnya mereka terperangkap dengan gadget. Jadi akhirnya kita katakan wanita sudah merelakan diri mereka untuk dijadikan apa saja untuk mencapai matlamat tadi. Mudah-mudahan itu sebahagian daripada intro yang dapat kita ketengahkan supaya kita merasa bahawa kita harus membaiki, kita harus memberi jalan bagaimana untuk membangun wanita supaya berfikir sekali lagi, aku nak dapat harta ataupun aku nak dapat dosa. Kalau harta dapat, dosa pun dapat, bermakna dia hilang akhirat. Kemudian dia akan merasa bahawa dia berpuas hati dengan hidup dunia tanpa memikirkan kepentingan akhirat. Ini akhirnya menyebabkan kita kehilangan identiti, kehilangan kita kata maruah, kehilangan agama, kehilangan budaya dan akhirnya kita hilang kekuatan bangsa. Ini yang kita kata paling malak. InsyaAllah. Jadi seperti yang Umi sendiri ulaskan sudah tadi, itu to be known, to be seen, to be heard. Wanita pada masa kini. Jadi untuk ayahanda sendiri, adakah salah jika wanita itu melibatkan diri dalam social media? Baik, terima kasih pengacara ataupun moderator Syarin. Syazlin. Azlin. Dan terima kasih kepada rakan apa dia bagi? Ni. Media. Bukan media ni. Rakan program. Rakan apa ya? Bagi? Rakan apa? Lin. Kami berdua ni rakan apa? Bagi apa? Tetamu. Tetamu pula. Macam mana dapat tahu? Rakan Panel. apa? Okey, ahli panel. Saya rasa banggalah dapat bertemu dengan seorang motivasi yang hebat. Dr. Robiah Kulub Hamzah. Ya. Kulub sama. Ya. Kulub tu ayah. Kami ni bersaudara sebenarnya. Amin. Alhamdulillah. Jarang julung kali lah saya dapat macam ini. Pasal wanita yang menonjol diri seperti mana yang soalan tadi. Dia wanita ni sebenarnya satu manusia yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana wanitalah segala-galanya, hinggakan ibu kita dipanggil wanita. Syurga di bawah tapak kaki ibu. Ingat berapa mulianya wanita. Setelah kedatangan Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu wanita ni betul kata di salin tadi, diperhambakan, didagangkan, bahkan dibunuh oleh zaman jahiliah dulu. Sayyidina Umar pernah ni doktor. Sayyidina Umar pernah bunuh anak dia, betul tak? Ini betul. Maknanya bila datang Islam, wanita tu diangkat oleh Allah SWT. Hormat, kita hormat kerana wanita tu ibu kita. Jadi wanita pada zaman akhir-akhir ini, kenapa kamu nak mendedahkan dan juga nak menonjol? Sebab ini bukan salah wanita itu, bukan salah gadis itu, bukan salah perempuan itu. Salah kepada mak, bapak atau suami. Contoh, wanita belum berkahwin. Segala dosa-dosa dia tu, kalau dia buat salah, ditanggung oleh mak bapak. Kalau dia sudah bersuami,
segala-gala dosanya ditanggung oleh suaminya. Jadi masalah senang simple saja. Kalau kamu nak berjaya, ikutlah zaman Nabi. Masa Rasulullah SAW macam mana? Isteri-isteri Nabi, orang usahawan, orang yang hebat, orang yang berjaya di dalam kehidupan untuk muslimah. Jadi kenapa wanita nak berdagang, nak tonjol, iklan pun kereta sebiji, apa wanita sebiji. Pakaian tu dah fitnah. Kamu nak iklan kereta ke nak iklan wanita tu? Atau iklan kereta dan wanita sekali? Apa masalah? Iklan minyak-minyak wangi. Segala-gala dekat billboard ustazah. Ini bernama doktor. Siapa wanita? Kamu tanya, wanita tu dah kahwin ataupun masih lagi tiba tanggung mak bapak dia. Bukan salah wanita tu. Mak bapak yang salah dalam perkara ini. Atau kalau dah kahwin, suami yang meredai merelakan. Itulah yang ulasan. Okey. Okey, Ustazah. Tadi seperti Ayahanda ulaskan, salah mak bapak dan salah suami. Tapi jika mak bapak dan suami dah beri teguran, jadi adakah tanggungjawab itu serah pada individu tersebut ataupun kepada orang yang bertanggungjawab? Kalau kita melihat kata nak mencari salah, semua salah. Pertama pihak pengusaha. Okey. Si pihak pengusaha boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Tetapi bila pengusaha melihat, dia memilih model-model itu model-model yang pertama ada cantiknya. Maka cantik itu digunakan sebagai sebahagian daripada daya tarik. Kemudian kalau kita katakan balik kepada apa matlamat penganjur yang menggunakan wanita. Kedua, wanita itu sendiri sebagai objek yang mahu menjadi model, mahu menjadi bahan itu, mahu menjadi komoditinya. Hanya kerana duit. Sebab itu kita kata daripada tiga tadi itu yang to be seen, to be known, to be heard itu, akhirnya terhasillah wanita-wanita yang pertama dah sekolah tinggi tak ada kerja. Dah kerja gaji tak cukup. Dah berkeluarga pendapatan tak cukup. Apa sebab tak cukup? Kerana berkahnya hilang. Dan mereka tidak mencari agama sebagai landasan. Sama juga yang pengusaha. Pengusaha tawar berapa hendak. Berapa pun dia sebutkan jadi. Maka kaya cepat, kaya mudah ini menjadi satu daripada trend sekarang. Sebab dia kata dia akan jadi popular, dia akan jadi hebat hanya kerana kereta besar, rumah besar, duit besar dan segala-galanya. Tanpa dia melihat. Sebab itu kita kata dia tak kesian kepada mak ayah kerana mak ayah tak asuh dia. Yang kedua, mak ayah kadang-kadang hilang kuasa sebab dibekal duit. Okay, pengalaman Umi dengan anak-anak yang lelaki jadi perempuan, yang perempuan jadi lelaki. Bila jumpa mak, dia kata apa nak buat, dari kecil saya jaga, dah besar dia jaga sendirilah. Sebab bila kita kata dari mula saya ajar dia semua. Tapi bila dia dah ada pilihan sendiri, bila dah lepas umur 20, 22 itu, mak ayah dah terlepas. Mak ayah tak boleh kata apa. Apa lagi yang keduanya, mak ayah tak boleh kata apa kerana anak longgok duit. Okay? Saya kata kenapa anak dibiarkan jadi perempuan? Contohnya kan. Nak cakap apa doktor, dia lah satu-satunya tulang belakang. Dia yang buat rumah, dia yang bagi duit bulanan, dia yang begitu, yang bawa pergi umrah, yang bayar tu bayar ni. Tanpa mak ayah merasa bahawa duit tu benar-benar berkah atau tidak. Nampak tak? Jadi bila tidak melihat keberkahan sebagai satu daripada proses dalam hidup, maka akhirnya dia akan tak jumpa namanya tenang, tak jumpa namanya senang walaupun mewah, senang hatinya tak ada, senang fikirannya tak ada, senang hidupnya tak ada. Sebab itu kita kata jangan melihat rumah mewah, cara hidup mewah itu bermakna senang, tak. Sebab itu Allah kata kamu nak jadi senang, nak jadi lapang, kamu dekat dengan aku. Sebab kesenangan, kelapangan, kedamaian itu di tangan aku. Aku yang bagi. Kalau aku bagi rezeki tapi tidak membuat kamu dekat dengan aku, bermakna itu adalah denda. Aku akan timbunkan kepada kamu harta-harta sehingga kamu kita panggil istidrak itu. Bukan lagi rezeki, tapi sudah diberikan satu daripada cara bagaimana Allah nak lambung kita masuk ke neraka. Sebab itu jangan pesankan kepada semua mereka yang berniaga. Tolong semak nak cari model-modelnya halal ke tak halal. Kedua, kalau kita katakan itu merupakan sumber pendapatan, zakatnya dibayar ke tidak, solatnya dijaga ke tidak, halal haramnya dijaga ke tidak, pergaulannya dijaga ke tidak. Masa yang sesuai untuk keluarga, masa yang sesuai untuk anak-anak, untuk ibu bapa bila? Kerana bila terlalu sibuk berniaga, rumah tak nampak.
maka hilanglah yang namanya bahagia dunia dan bahagia akhirat. Hilanglah apa yang namanya saya hamba Allah, saya khalifah Allah, saya calon syurga Allah. Jadi syurga dah tak nampak. Bila syurga tak nampak, dia akan jadi mabuk semabuk-mabuknya jadi hamba dunia yang menyebabkan dia sudah tidak melihat apa-apa di sekitarnya selain duit, selain kemewahan. Dan dia akan melonjak lambat pada anak dia segala gadget, segala duit, segala kad kredit, segala benda hingga akhirnya anak juga hilang pegangan. Jadi sayang mak, sayang ayah kerana duit, bukan kerana kasih sayang. Jaga mak, jaga ayah tak ada penting lagi. Bayar je duit, hantar je rumah orang tua. Jadi maknanya hari ini kita sudah menempah satu ruang di mana kalau mak ayah masih membenarkan atau kita kata kita masih membenarkan anak kita jual tubuh, jual badan, jual aurat, jual segalanya hanya untuk tersuap nasi, bermakna kita menyuap anak-anak untuk ke neraka. Itu yang paling kita takut. Sebab itu kita nak berhati-hati dalam arti kata biar kita penat mengingatkan. Kerana bila banyak diingatkan insya-Allah Allah akan bantu. Tapi kalau kerana kita pun sama-sama mak ayah tenggelam, maka anak itu tidak dapat tali untuk nak daripada tenggelam tu nak pancing balik naik payah. Sebab itu sekali lagi pada Umi, pengusaha adalah yang kita nak dakwah. Pengusaha nak ambil itu ambil yang macam mana. Nak bagi gambar tu gambar yang macam mana. Kenapa gambarnya mesti seksi? Kenapa gambarnya mesti tak tutup aurat? Kenapa gambarnya, walaupun bedak muka je kot. Tapi pakai baju seksa-seksa apa hal. Shampoo je. Boleh pakai tudung, letaklah shampoo, tak ada masalah. Tetapi dia memilih untuk jalan untuk menunjukkan maksiat. Tolak. Kita kata tidak ambil kira faktor aurat, tidak ambil kira faktor masa depan. Masa depan yang ada di depan ialah akhirat. Oleh sebab itu pada Umi sekali lagi bagi kita sama-sama bangun untuk menjadikan ekonomi kita ini betul-betul ekonomi yang diredai Allah, ekonomi yang dapat menjamin anak dari segi agama, yang dapat menjamin anak supaya mampu jaga kita masa kita dah tua dan dapat jadi bagi doa bila kita dah meninggal. Maka tolong bangunkan balik kekuatan dia untuk mendapat rezeki-rezeki yang halal. Kalau tidak, dia akan menjadi bahan bakar api neraka. Nauzubillah min zalik. Ayah nak kelas sikit, takut terlupa kan. Ni profesor, doktor. Umi je panggil. Umi, bagi Umi ya. Umi. Ada kaitan tak COVID-19 ini dengan negara kita ni tak hilang-hilang dah beribu-ribu. Sedangkan negara jiran kita dah kurang. Ada kaitan tak dengan sosial ataupun dengan masalah kita tidak ikut bagi apa di dosa-dosa kita tu? Okey, sangat-sangat berkaitan. Ya ke? Sebab semua yang ada ni Allah bagi. Ya Allah. Allah bagi sampai nak tengok. Kalau aku bagi kamu syukur kan kamu kufur. Bila kita kata kalau segala yang terjadi dalam COVID adalah hadiah dari Allah. Kamu redha ataupun kamu sakit. Ujianlah, ujian. Maknanya bila kita kata hadiah maknanya rezeki. Rezeki yang elok, yang tak elok, yang kamu suka, yang kamu tak suka, semua tu rezeki. Maknanya kita kata kalau kita memegang prinsip tiada Tuhan melainkan Allah, kita kena terima semua peraturan yang Allah buat. Kita kena terima supaya kita terus jaga Allah, taat dengan Allah, balik jumpa Allah, taubat banyak-banyak dan akhirnya tidak banyak lagi membuat maksiat-maksiat. Pengalaman sebagai kaunselor walaupun PKP tapi yang datang untuk kaunseling yang terlibat dengan maksiat, terlibat dengan curang, terlibat dengan perceraian, pergaduhan, penderaan masih sangat banyak. Okey. Jadi Allah akan turunkan bala-bala ini dan melihat berapa ramai kita bertaubat. Sebab itu kita kata Indonesia 300 juta, 380 juta rakyat. Okey. Tetapi kes baru dia baru 300. Malaysia ada 30 juta. Tapi kes barunya 10 juta. Singapura kes barunya 1000 lebih. Walaupun negerinya kecil ya. Contohnya. Mana kita melihat siapa yang kembali kepada Allah. Okay, siapa yang kembali kepada Allah, siapa yang balik jumpa Allah, menyerah balik, surrender balik dengan Allah, Allah cepat tarik. Okay, sebab tujuan Allah bagi ni untuk tarik je. Mari sini balik jumpa aku, merengek dengan aku, menghadap dengan aku, menangis dengan aku. Jangan pergi tinggal masjid, tinggal surau, tinggal segala. Okay? Kita pakai SOP kerajaan tapi tak pakai SOP Allah. Bila tak pakai SOP Allah, memang Allah payah nak angkat. Okey? InsyaAllah. Okey, untuk ayah dia sendiri. Ya. Kebahagiaan untuk seorang wanita itu terletaknya pada cara kehidupan dia sendiri. Cara kehidupan beliau membentuk kehidupan sendiri. Namun sekarang ni media sosial mempengaruhi wanita tersebut. Jadi adakah benar wanita mudah terpengaruh dengan media sosial sebenarnya? Wanita ni
perempuan dia bodoh sikit pada lelaki. Sasa. Itu sebab perempuan tak boleh jadi ketua. Itu sebab suami itu atau bapa tu adalah khalifah dalam rumah tangga. Jadi perempuan ni, dia goda memang cepat kerana nafsu dia tinggi pada lelaki. Mana-mana wanita. Itu sebab wanita tak boleh jadi imam. Mana-mana solat dan sebagainya. Sekarang ni dah ada wanita jadi imam. Jadi wanita kena dengar. Ayah dah cakap tadi, dengar cakap ayah kamu, mak bapak kamu, kalau kamu belum kahwin. Dengar cakap suami, jangan melawan suami, jangan melawan bapak. Jadi di sini, macam Ustaz cakap, dia dilonggok dengan duit ringgit. Dia kelabu dah. Dia tak fikir dah. Apa jadi-jadi. Dia menyamarkan diri. Dia tak tahu sekarang, ni zaman sekarang, ni zaman canggih. Iaitu, gadget ataupun handphone ataupun gambar-gambar kita bersebar. Walau apa kamu buat pun dibayar, tapi kau kita tidak melambangkan kamu ni siapa, mak bapak kamu. Ini yang siapkanlah. Tak salahkan kepada orang-orang yang ambil tu. Dia peduli apa? Diri kita. Jadi mak bapak ayah pesan lagi sekali. Nak lepas anak keluar, jagalah air muka mak bapak. Ada yang wanita berkedudukan, tak nikah pun ada dengan dah beranak beranak. Apa masalah? Sijil pasu, banyak anak haram. 1.6 juta anak tak sah taraf. Dan negara ni, salah siapa? Nak salah siapa? Salahlah kepada asal kita. Anak ayah umur 12 tahun, ayah dah asah dah. Dah trend, dah bagi amaran. Jadi kita tak salah apa. Kita, kerana dia keliling kita ni, macam-macam. Perempuan, kau pakai macam mana telefon, orang lelaki ni, dia akan tengok. Bukan di dalam tu. Bukan di luar sini, di dalam tu boleh tengok. Kerana ada spek mata yang boleh nampak kat semua dalam tu. Bahaya sendiri. Kan? Ayah Zaid, bukankah itu terletak kepada lelaki sendiri bagaimana beliau menjaga pandangan apa semua? Lelaki tak ada masalah. Lelaki ni, dia ni suka tengok benda-benda pelik. Benda-benda yang menyeronokkan dia. Itu sebab wanita ni Allah bagi cantik. Bagi lawa. Walaupun muka dia hitam, tapi hati dia ada pandangan lelaki tu lelawa. Walau buruk macam dia perempuan, tetap ada jodoh dia. Lelaki belum tentu lagi. Itu sebab lahir dia wanita, maka lahirlah zuriat. Lahir lelaki, tak tentu lagi. Itu sebab apabila kita sebagai wanita, Allah, ayah ni sayang wanita. Cinta wanita. Tanpa wanita, hidup kita akan menjadi merana akhirnya. Wanita adalah mak kita. Sayang wanita sama kita sayang mak. Sebab ayah mengangkat martabat wanita, menegur dalam keadaan. Kita ada 4 perkara, Ustazah. Kalau kita tak suka, kita cakap. Yang kedua, kita tangan. Yang ketiga, kita jangan campur. Dah tak boleh lagi, pakai tulis je lah. Bukan tak faham. Bukan kita wanita ni orang yang nak berjaya. Nak berdaya saya dengan lelaki. Ayuh, jalan. Tak ada masalah. Bagus. Dapat mantu keluarga suami mak bapak dan sebagainya. Tetapi berpada-pada. Jangan buat perkara-perkara. Kita ni Islam. Agama Islam. Kita ada peraturan-peraturan dia. Kita ada hukum hakam dia. Tak boleh main langgar gitu. Jadi masalahlah kita. Jadi hati-hati. Apa-apa tawaran, kita punya syarat. Jumpa mak bapak. Mak, saya dapat tawaran jadi elan. Pengelanan ini. Bapak akan nasihat. Macam saya cakap. Dia meletak duit tu. Jalan anak weh. Tak boleh lah tu. Itu tak betul lah. Ingat duit yang kau makan itu. Duit yang kau hasil anak kau tu. Apa hukumnya pula? Susah ni, Profesor. Sama juga. Kalau dia sudah bersuami. Tanya suami dia. Boleh tak boleh? Dekat rumah kau pakai. Bergedang dada kata orang merah. Kat luar kau main, bergincu, bermakeup. Untuk siapa? Ini kita hati-hati. Aduh, wanita di sana. Ayah bukan nak halang kamu. Jalan. Tapi, hendaklah kita ni berbalik kepada fitrah kita. Ya. Jadi, kepada penonton di luar sana, sesi Ummah kita pada malam ini, saya rasa perbincangan makin lama makin mendalam dan perkongsian pun lebih menarik. Jadi, kepada penonton semua, jangan ke mana-mana. Setia bersama kami di Ummah Live. Kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap.
kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul. Ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Assalamualaikum, Mak. Mak, abang nak balik kampung ni. Baliklah. Lelok kat jalan tu. Alang-alang dah boleh rentas negeri, pulanglah ke pangkuan keluarga. Kepulanganmu pasti mengubat rindu ayah dan bonda. Nah, ini penting misalnya baru pulang. Tetapi jangan sesekali lupa 全部都 OK， 爸爸别担心。 jaga kendiri, jaga SOP. Layari www.ummahtoday.com.my. Kembali lagi dalam Ummah Live pada malam ini. Kepada semua penonton Ummah Live di luar sana, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share episod Ummah Live pada malam ini. Jadi baiklah, perbualan kita semakin lama semakin hangat, iaitu kita nak membincangkan berkenaan komoditi wanita, iaitu wanita, media sosial dan wanita dijadikan objek dalam perniagaan. Baiklah, Ayanda sebelum ini pernah komen di ruangan Facebook berkenaan dengan majoriti perempuan bertudung menonjolkan diri di media-media sosial, dan kebanyakan daripada mereka ini adalah status isteri orang. Jadi boleh Ayanda ulaskan sedikit? Terima kasih, Syarin. Itu yang menunjukkan yang ayah ni sangat mempertabatkan kaum wanita itu sangat tinggi. Mengingatkan, tak pakaian bertudung, pakaian yang ketat-ketat. Itu bukannya, itu tidak memperagakan dia punya perasaan hati. Campuran antara lelaki dan perempuan, sama ada bermotor, berbasikal ataupun bermajlis-majlis, boleh mengakibatkan fitnah. Fitnah ni kena jauh. Jadi teguran ayah itu merupakan peringatan supaya jangan. Kita tahu kita ni isteri orang, kita ni siapa, jangan bersama-sama. Walaupun dia bertudung, tudung tu tidak ada masalah. Tudung tu dah bagai satu budaya sebenarnya. Wanita zaman dulu, zaman ayah tu tak ada tudung dulu, tak ada pakai tudung. Tapi akidah dia kuat, iman dia kuat. Tudung ni trend je, budaya, bermacam-macam tudung boleh pakai. Tapi dalam hati itu hendaklah betul-betul. Jadi sama-sama campur begitu pandangan masyarakat. Jadi pandangan seluruh orang yang melihat wanita-wanita bersama dengan lelaki bergaul, tak ada masalah, tapi jagalah peradaban. Jadi bukan masalah ayah menegur tu menghina ataupun nak menjatuhkan martabat kaum wanita. Ayah dah cakap awal-awal, ayah sayang wanita. Ayah sangat-sangat cinta wanita. Itu sebab ayah tegur. Ubahlah, apa masalah? Itu. Mungkin di luar sana ada kadang perempuan rasa macam triggered. Kita rasa macam kenapa perlu menggunakan bahasa-bahasa kasar, bahasa-bahasa kotor untuk memberi teguran. Dia bahasa dalam Facebook, bahasa sama-sama kita ni berbeza. Bahasa keras, bahasa yang orang kata agak-agak terancam, baru orang ambil perhatian. Macam anak kita lah kat rumah, Syarin. Rin, kau dah kahwin belum? Belum. Bagus, ada harapan. Kau dengar ni? Ya. Anak kita, degil. Mak ni menjerit, bapak dia menjerit. Tak jalan. Lepas tu pula, main tali pinggang. Baru jalan sekejap, sobat lagi. Guna kata kata, kau nak mampus? Sampai kata gitu pada anak. Hei, gila ke anak aku? Ada cakap begitu. Sedangkan itu doa mak bapak. Itu masa di rumah. Tetapi ayah menegur itu bukannya hati. Ini adalah orang kata luaran. Jangan ambil hati. Kalau mak bapak kamu tak tegur, biar aku tegur. Lepaslah, itu fardu kifayah. Betul tak salah? InsyaAllah.
Nampak tak? Ayah tak ada apa. Kepada ayah tidak tegur pada seseorang. Umum. Di umum. Mana? Terimalah. Ubahlah. Kalau kau tak mau tegur, ayah lepaslah tanggungjawab ayah. Betul? Lagi? Jadi, okey, kita balik pada Umi lah. Jadi Umi, apakah cara terbaik untuk kita memberi teguran kepada orang umum, kepada wanita-wanita yang rasa macam ini teguran kasar, ini teguran yang macam tak boleh terima lah sebab bahasa terlampau kasar, orang kata terlampau kotor, orang kata ya? Sekejap sebelum Umi jawab. Orang tak boleh terima tu, tak apalah. Saya tak bahasa dia terima pun. Jadi, kenapa nak tegur cara halus? Saya ingat Umi paling halus sekali. Tapi maksud dia keras. Sama juga. Okey, sila Umi. Apa cara terbaik? Pertama kita katakan menegur itu tanggungjawab. Okey. Menegur itu satu daripada ibadah. Menegur itu merupakan kita masih lagi merasa mereka mampu diselamatkan. Okey. Kalau kita tak buat kerja-kerja fardu kifayah ini, bermakna mak bapaknya siapa-siapa pun tak tegur, dia akan menjadi kelompok yang sangat berkuasa. Suka akulah, ikut akulah, siapa yang kau sibuk. Nampak tak? Jadi hilanglah rasa masyarakatnya, hilanglah rasa keluarganya, hilanglah rasa kita saudaranya. Jadi kita kata seni menegur ini bergantung pada latar belakang lah. Kalau latar belakang tentera, memanglah dia orangnya dia latih, dia kecil sampai kena sergah tak habis. Jadi mana mahu dia nak lembut-lembutnya. Okay? Dapat mak bapak pula garang, baling atas tingkap, atas dinding, atas atap contohnya kan. Jadi yang pertama niat nak tegur. Okey. Kedua kita kata cara kita menegur. Cara kita menegur itu sekali lagi harus membuat pertama nak menunjukkan kita prihatin satu dan nak membantu supaya tidak lagi lebih parah. Okey. Kalau yang ada tak nak berubah tapi kita tak nak ada bertambah. Contoh. Jadi sekali lagi bahasa kasar pada telinga anak muda hari ini sudah jadi macam satu kebiasaan. Okay? Sebab itu kita kata kalau tak kasar, tak keras, tak garang, tak empuk, tak hayun, tak lepas. Betul. Jadi oleh kerana adanya budaya ini, maka kadang-kadang mereka yang keras-keras ini susah nak terima yang lembut. Sebab itu kita perlu ada yang lembut. Bentuk ini sekarang kita mengadun cara lembut ni. Okay? Ada yang masuk, ada tak masuk. Tapi Allah kata kalau nak buat dakwah, pusing kok mana pun mesti santun, mesti lembut, mesti sayang. Ada sayangnya tapi lembut tak ada. Maka sebab hati kita sangat lembut. Hati kita sangat lembut, makanya kalau dia masuk benda keras, dia lantun. Macam kita baling ke dinding, dia balik ke kita. Oleh sebab itu kita kata cara menegur itu menggambarkan tahap masyarakat kita. Tahap masyarakat yang dah tak boleh nak dilembutkan, tahap masyarakat yang sudah degil, tahap masyarakat yang tak ramai orang kisah. Jadi bila tidak ada rasa prihatin nak bantu masyarakat begini, maka kita akan jadi lebih parah. Sebab itu sekali lagi cara itu adalah merupakan cara, itu yang dia ada. Itu yang dia ada. Jadi kita tak boleh nak ubah. Kalau kata dah memang tentera, buat macam mana? Sergah tu dah jadi biasa. Jadi kalau Umi kena sergah memang patah terus. Sebab bukan latarnya begitu. Latar pendidikan lain. Oleh sebab itu berseru kepada semua yang ditegur, semua yang diberi komen, jangan melihat caranya, tapi melihatlah apa hasilnya. Apa niatnya. Okay? Kalau niatnya baik dan dia nak menyelamatkan kita di akhirat. Sebab itu kalau kita kata di dunia tidak dibantu, esok kita sama-sama masuk ke neraka. Kamu nampak benda salah, kenapa tak tegur? Kamu nampak benda tak betul, kenapa kamu tak nak bantu? Jadi kita menjalankan tanggungjawab sebagai orang tua dalam masyarakat, sebagai ahli dalam agama, orang yang sayang dengan Allah, maka yang menjadi masalah berubah ke tidak berubah tu bila mereka tidak ada pendidikan langsung tentang Tuhan. Jadi ketika Allah nak tegur lagi teruk. Tsunami ni teguran dari Allah. Teruk ke tak teruk? Sangat teruk. 4 juta mati. Kemarin doktor yang paling pakar pun pembantu kepada pengurusi kesihatan pun meninggal. Maknanya kita kata Allah kata kamu ada cara kamu, aku ada cara aku. Maka kalau kata tadi ayah ada cara dia, maka kita tak boleh tengoklah dia kasar sangat. Sebab latarnya begitu. Kalau Umi buat kasar macam tu,
Apa hal doktor ni kan? Betul. Jadi salah cara. Jadi Umi harus mengajarnya cara begini. Oleh sebab itu kita kata jangan melihat siapa yang bercakap, tapi lihatlah apa yang Apa dicakap. isi yang yang isi ditegur. Dicakap. Siapa yang menegur tu kadang-kadang tak penting walaupun kadang-kadang. Tapi kalau teguran itu berbeza, teguran itu kena tempatnya, teguran itu memberi buah yang baik, terima. Betul. Sebab itu nasihat Nabi, jangan tengok siapa yang bercakap, tapi tengoklah apa yang dicakap. Kerana kalau yang dicakap itu baik dan nak menyelamatkan dia daripada dimurkai Allah akan datang, maka kita kata niat untuk selamat di akhirat itu adalah motivasi terbesar untuk orang yang menegur, dan orang yang ditegur itu kita dapat selamat dari dia. Katalah kalau Umi nampak Sadlin buat dosa, tapi Umi tak tegur, kalau Sadlin kena campak ke neraka, Umi kena ikut. Sebab itu di akhirat esok ada orang yang kita ikut dia. Orang tu kita tak kenal pun. Tapi kata apa? Nanti dia tanya, awak kenapa ikut saya? Kenapa ikut saya? Saya ikut kamu sebab dulu kamu buat maksiat, aku tak tegur. Jadi Allah hukum kita dua-dua, dia ke neraka, kita pun ke neraka. Wow. Sebab itu tanggungjawab untuk menegur, membetulkan, membaiki adalah tanggungjawab bersama. Bukan tanggungjawab orang yang banyak cakap je, orang yang sikit cakap, tak. Untuk semua orang. Jadi kalau ini dapat diterima, maknanya daripada tak ada orang tegur langsung, lebih baik ada. Betul. Yang kedua, kita nak kata nak halus, nak kasar, latar belakang anak kita kasar berlaku. Ada kemungkinan dengan cara lembut tak laku. Jadi kalau boleh kita nak siapkan dua-dua. Ini cara lembutnya. Masuklah ke laman web ini ataupun masuklah ke Facebook ini. Kemudian ada cara-cara lain. Sebab itu kita kata cara paling baik adalah kita jadi contoh. Kita yang dewasa ni jadi contoh supaya contoh itu lekat pada anak-anak. Jadi kalau kita tak dapat bantu jadi contoh, maknanya kita gagal mendidik. Kamu tak boleh didik orang kalau kamu belum ada benda yang kamu nak didik. Kedua, kamu tidak boleh betulkan orang kalau benda yang kamu nak betul tak ada pada diri kamu. Maknanya betulkan dulu apa dalam diri kita, kemudian baru kita mampu dan berkah. Allah terima orang yang mampu membetulkan diri sendiri dan kemudian barulah dia membetulkan orang lain. Tak boleh kita beragam nak tegur orang. Betul, orang sakit perut lah. Tapi kalau kita kata kita dah ada karakter itu, katalah sombong. Kita nak tangkap apa sesombong sangat. Padahal kita pun sombong. Sebab tu Nabi kata kalau kamu nak dakwah, tolong bangunkan balik perasaan, kekuatan, karakter yang kamu nak ubah itu ada tak dalam diri kamu. Sebab tu mak ayah hari ni jerit pekik je belaka. Maka mana cari hasil anak yang nak mahu cakap lembut? Jadi maknanya contoh itu tak kena. Kenapa dia berpakaian macam itu? Kenapa dia tak kisah apa orang tegur? Kenapa dia tak malu? Kenapa hilang maruah? Kenapa hilang kekuatan untuk rasakan saya ni muslimah, saya ni isteri orang, saya ni umat Nabi, saya nak jumpa Allah. Hilang kerana lah ramai sangat orang tak tegur. Suka saya lah, kau sibuk apa? Kan dia kena mana aku dengan kau. Contoh. Jadi bila kalau semua orang dapat komen begitu, akhirnya semua orang lepas tangan. Sebab itu hari ni orang kena rompak depan mata, orang tak tahu, orang tak tahu je buat. Rompak depan kedai, depan motor, depan ada orang keliling. Tapi orang buat tak kisah. Apa sebab? Sebab rasa dekat dan prihatin dengan membangun masyarakat tu dah hilang. Tercabut. Kerana sangat ramai yang buat. Dan bila kita kata sangat ramai yang buat, dia sudah jadi satu norma baru. Bila norma baru, tangan kisah orang jangan peduli orang buat hai kau je. Tak letih kita. Akhirnya mati katak atas jalan kita buat tak tahu je. Ini yang kita takut. Kalau boleh kita nak kata-kata mesti ada yang tegur. Kalau kata cara tak kena, kita bagi betul ke caranya. Tapi sikap mahu menegur, membangun, membantu itu harus pekat. Harus pekat supaya kita menjadi ahli masyarakat yang benar-benar mampu sayang dengan masyarakat. Betul. Okey. InsyaAllah. Baik. Jika teguran itu tidak diterima, misal kata teguran itu tidak diterima, jadi untuk pendapat ayahanda sendiri, peranan sebagai seorang lelaki dalam menjaga martabat seorang wanita itu, bagaimana? Saya sebut tadilah. Lelaki dengan wanita, lelaki yang sebenarnya lebih menyayangi wanita daripada wanita itu kepada lelaki. Wanita kalau dia dah patah hati pada setiap lelaki itu, dia tak nak dah. Satu. Lelaki walaupun dia dah bercerai, umpama lah, tapi dia masih nak lelaki dia bekas dia. Mana kasih sayang lelaki kepada wanita sangat tinggi
berbeza wanita terhadap lelaki. Ini sikap wanita. Wanita ni nak negur dia tak boleh keras, betul lah tu. Dia kena melembut kerana wanita ni dia punya kekuatan hebat. Dia punya rasa kehebatan tu memang lebih wanita. Lelaki ni orang yang penyabar, orang yang paling penyayang. Tetapi sekadar menegur, kalau nak ajak bertekak dengan perempuan ni, memang lelaki kalah. Lelaki memang tak boleh lawan. Tengok dalam rumah tangga, yang banyak diam adalah bapa. Yang banyak meletir, yang banyak menegur anak tu mak. Pada mak tu sayang kepada anak. Kadang-kadang bapa juga menegur. Tetapi itulah sayangnya amat bapa kepada anak. Bila anak sudah dewasa, sudah lepas sekolah, dia akan bergaul, bercampur aduk dengan berbagai-bagai manusia di dalam kelompok itu. Jadi menyebabkan anak kita dari umur dia 1 tahun sampai 5 tahun masih lagi dia mendengar cakap mak bapak, tidur di bawah tiap mak bapak. Dia dah masuk ke lepas sekolah, dia dah berubah dah. Fikiran dia dah berubah. Masuk tingkat hingga umur 16 tahun, lagi dia banyak campur. Jadi masa inilah mak bapak kena jangan melepaskan anak-anak ini dengan begitu saja. Pasal banyak dari pengaruh-pengaruh kat luar di sana yang boleh mempengaruhi anak kita. Maka umur dia dah masuk tingkatan 1, lagi dia dah mula dah. Dia tak tu, dia tak ni, dia dah ubah. Di situ kita kena perasan anak kita ni punya perubahan. Daripada umur 5 tahun ke bawah, yes, dia ikut dia kita. Masuk di profesor, ni Umi, anak kita tinggal 1, dia dah mula dah. Dia dah mula. Semua budak-budak sekolah rendah ni ada gadget, ada handphone. Apa? Kita tak tahu apa bahan-bahan apa dalam handphone itu. Tapi ayah kontrol anak-anak ayah. Pukul 10 letak handphone dalam beg kunci. Dia tak main-main kedak-kedik sampai pukul 3 pagi. Ini yang berlaku kerana kita ni telah masalahkan sosial ini dalam handphone itu. Kita tak tahu dia berhubung dengan siapa. Dengan scammer ke? Betul. Dengan siapa-siapa. Inilah menyebabkan anak-anak kita akan jadi lawan mak bapak. Kerana mak bapak tak kontrol. Betul. Sebab anak yang keluar. Pakai macam ni, dia pakai macam ni. Tapi tak adalah keras sangat, hati lembut. Tetapi kita nak dia buat. Sebab kita marah anak, kita pukul anak, kita debik anak, kita sayang dia. Nak pukul anak dia tinggi. Ada suruh tu. Mana? Turun. Dulu ustazah masa kecil 5 kali kena bantai dengan bapak. Ada? Ada. Kau tak ada ni. Ada. Bapak? Ada. Kena, tapi hanger lah pun. Hanger macam tu je lah, tak adalah sekeras-kerasnya. Tapi kena zaman Allah baru ni, kena didik anak-anak sekeras-kerasnya. Betul. Sebab dah 2 tahun Allah SWT bagi kita berfikir macam mana kita di rumah. Anak ke tengok kita kat rumah 2 tahun dia tak keluar. Bapa aku ni sembahyang ke, jadi imam ke, mak aku buat apa, dia semua tahu. Kalau tidak, anak sekolah pagi kalau petang, mak bapak balik kedua pagi. Tak jumpa. Kerana bergaul, inilah kita kena dedahkan. Itu lah kita. Jadi Umi, apa cara didikan terbaik sebagai ibu bapa untuk menjaga, untuk membina peribadi seorang anak itu? Okey, Nabi kata apa? Ke mana tumpahnya kuah ke takkan nasi. Bagaimana acuan begitulah kuihnya. Tapi nak tahu pokok, tak tahu pokok, tengok daunnya. Jadi maknanya kita ambil kira sekali lagi apa yang menyebabkan anak kita akhirnya bercelarut. Kerana kita gagal jadi contoh, kita gagal jadi model, kita gagal jadi ikutan. Pengaruh mak ayah pada anak tak besar, pengaruh kawan jauh lebih besar. Pengaruh orang lain jauh lebih besar. Apa sebab? Dia lebih berkenan mendengar, menerima nasihat dari orang lain. Sebab mak bapak tak pandai nasihat. Mak bapak tak belajar parenting, mak bapak tak belajar agama, mak bapak tak sayang Nabi, mak bapak tak tengok perangai Nabi. Jadi bila tak ada karakter Nabi yang jujur, yang ikhlas, yang amanah tadi tu, maka akan terbangunlah satu keadaan di mana seperti ketam menjalan suruh anak yang jalan betul. Betul. Sebab dia sengit tapi dia hendak anaknya betul. Dia hendak jangan bohong ayah, tapi ayahnya dah bohong 4 lori dah. Yang kedua kita kata jaga, Nabi kata apa?
Anak kamu akan jadi seperti makanan apa yang kamu makan. Kalau yang makan tu halal, maka anak mudah diacuh. Tapi kalau syubhah, kalau haram, anak sangat sulit untuk diurus. Sebab itu kita kata apa yang kamu makan itulah anak kamu. Maka mak bapak sekali lagi sekarang ni tak kisah, yang penting dapat. Jadi tak kira berkat. Betul. Jadi anak pula makan pilihan sendiri. Nak yang burger tak burger, nak yang kena ketuk, yang penyek segala benda. Jadi kita dah tak mampu nak pastikan anak kita dapat yang halal ke tak. Di luar sana ada 4 lori makanan segera yang kita tak pasti halal. Dan kita pula tak nak bertanya. Kalau tanya malu pula, cerewet sangat pula, alim sangat pula. Ketiga, kita kata anak kita tidak disuntik dengan 2 kalimah syahadah secara benar. Bila dia tak merasa bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dia sebut pakai mulut tapi tak ada dalam perangai. Okay, dia kata Nabi itu adalah utusan Allah untuk aku, tapi dia tak kenal Nabi pun. Sebab mak bapak tak kenal kan. Perangai Nabi tak ada kat mak bapak. Bila tak ada daripada mak bapak, maka bapak borek anaknya rintik. Bila bapak terbaik, pasti turunnya baik. Okay? Betul. Tapi apa yang terjadi? Kita banyak bercakap tapi tidak banyak berbuat. Bila tidak banyak berbuat, bermakna anak tak dapat contoh secara amali. Bila tak dapat contoh secara amali, dia fotokopi semua contoh yang ada dalam gadget. Yang apa dia dah jumpa kat masyarakat. Okay? Sebab itu sekali lagi kita bangun kekuatan, tolong jadikan anak kita sebagai model nombor 1. Pengaruh yang paling besar pada anak kita, pada anak kita ialah pengaruh kita. Bukan pengaruh kawan, bukan pengaruh cikgu, bukan pengaruh persekitaran, dan bukan pengaruh gadget. Tapi sebab hari ni gadget, anak umur 6 bulan pun dah ada gadget. Betul. Maka akhirnya mak tak mampu lagi nak frame kepala otak anak. Anak sudah terikut frame yang ada dalam gadget. Betul. Maka itu kecuaian paling besar yang akhirnya anak tak rasa mak penting. Yang penting ada gadget. Tinggal ke mana pun, ada gadget cukup. Betul. Akhirnya hubungannya mati, pergaulannya mati, perbualannya mati, mesranya mati, sayangnya mati. Sebab itu ada kes yang anaknya bunuh mak dia kerana tak belikan gadget mahal. Betul. Okay? Ada yang tendang, ada yang marah, ada macam-macam. Kerana dia sudah hilang hubungan. Kedua, dengan gadget dia tak bercakap berdepan. Macam mana dia bercakap dengan kawan dia, macam tu dia cakap dengan mak ayah dia. Aku tu ini bahasanya bahasa gadget. Oleh sebab itu mak hilang kesempatan untuk mendidik. Mak tak mampu jadi contoh yang baik dalam bahasa. Mak tak mampu untuk membina hubungan yang mesra dan kasih sayang. Dan akhirnya anak membesar sendiri dan mak bapak membesar sendiri. Akhirnya mak sengsara, anak sengsara. Maka dengan sebab itu sekali lagi tidak ada kaedah yang terbaik selain mak ayah jadi contoh. Kalau mak ayah solat, mak ayah jaga makanan yang haram yang halal tak boleh, mak ayah bina hubungan yang baik, tak ada jalan pintas. Tak ada jalan pintas, sebab itu yang paling utamanya belajar benar. Belajar jujur ni tak satu benda paling besar. Cannya lah semua orang. Ulama besar ke dia, surban besar ke, jubah besar, pernah bohong. Bila tak dapat 4 sidik amanah tabligh patanah ini, yang kajian baik, yang itu, ataupun yang paling mencintai, yang paling mendidik, yang paling mengasuh, yang paling sayang generasi muda, ini semua karakter Rasulullah. Betul. Tapi tak ada pada kita, tak ada pada parent, tak ada pada cikgu, tak ada pada kawan-kawan. Mana yang dapat? Maka dia buta Allah, buta Rasulullah. Bila buta Allah, buta Rasulullah, maknanya dia akan jadi orang Islam hanya keturunan. Tapi Nabi kata apa? Kalau kamu hanya mengaku Islam tapi tak ada ilmu Islam, Islam kamu tertolak. Syahadah kamu kosong. Kalau kamu tak kenal apa itu Allah, apa itu Rasulullah, apa itu Quran, apa itu rukun Islam. Jadi kebanyakan anak kita sudah koyak kita. Jadi mudahlah digamit oleh siapa-siapa pun. Ini yang sedang terjadi. Kita bergelut dengan orang lain, nak nyalahkan orang lain, sedangkan masalah tu datangnya dari kita. Betul. Mudah-mudahan kita mampu untuk, sebab belajar agamanya sikit daripada belajar benda-benda yang lain. Jadi belajar dunianya 14 tahun, belajar agamanya tak sampai 14 hari. Mana mungkin? Betul. Anak akan bangun orang yang tak ada tulang belakang. Jadi tak ada tulang belakang, jadi sotong lah. Tangan banyak, capai semua. Maka itu masalah besar. Betul. Mudah-mudahan kita mampu untuk kembali balik cara mendidik. Betul, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kepada penonton semua, saya rumuskanlah sedikit untuk segmen kali ini, bahawa ibu bapa memainkan peranan penting dalam sesebuah peribadi seorang anak itu, dan ibu bapa juga adalah pengaruh terbesar, antaranya adalah pengaruh terbesar. Jadi kepada semua, jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Bersama-sama dengan saya, Saudara Muhammad Fakhruddin dalam program Duduk Sekejap.
kita ni janganlah jadi batu api. Kita nak lagakan antara satu pihak dengan satu pihak yang lain. Walaupun kita tahu pihak A ni betul, ada pula sahabat bila dapat tahu topi perang Nabi pecah sehingga cebisan-cebisan besi melekat di muka baginda Nabi Muhammad SAW. Kafa bil mar'i kaziban ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Tak kisah nak buat apa saja buat, tapi Islam ni hebatnya Islam dah buat guideline, panduan untuk kita lalui kehidupan ini. Mulakan hari anda dengan penuh kesyukuran. Buka matamu, gapai impianmu. Temu kita kembali dalam Ummah Today. Layari portal kemanusiaan, berita dalam dan luar negara. Berkongsi manfaat demi ummah, agama, bangsa dan negara. Dari ummah untuk ummah. www.ummahtoday.com.my. Baiklah, kembali semula di episod Ummah Live pada malam ini. Kepada penonton semua, jangan lupa untuk follow, like, komen dan share episod Ummah Live pada malam ini. Baiklah, kita berada di segmen yang terakhir. Jadi kepada Umi dan Ayahanda, sedikit pesanan kepada penonton di luar sana bagaimana ingin mendidik anak supaya tidak terjebak dengan perkara-perkara begini. Okey, Biskas. Terima kasih soalan terakhir, soalan terakhir. Pertama, kita tidak akan mampu mendidik kalau kita tidak belajar mendidik diri. Okey, sebab itu kalau nak anak yang terdidik, mak ayah kena tambah ilmu. Sebab itu Allah kata apa, kalau kamu tak belajar ilmu agama, kamu bukan umat aku. Sebab itu kita kata tak kenal Allah, tak kenal Rasulullah, tak ada modal lain dah. Sebab itu akhirnya Al-Quran disimpan, tak pernah dibaca. Betul. Walaupun Al-Quran itu ada selaut ilmunya, tapi orang Islam pakai 2-3 titik. Betul. Mana mungkin ada modal untuk mendidik anak. Oleh sebab itu kita tak boleh ngaku kata-kata anak saya jahat, anak saya nakal dan sebagainya. Ataupun nak anak saya jadi baik, jadi begini. Tapi kita tidak memberikan dia layanan yang baik, pendidikan yang baik, guru yang baik, makanan yang baik, pendidikan yang baik, contoh yang baik. Tak ada benda-benda itu, bermakna anak akan buta. Okay? Buta dari segi mencari kebaikan. Dan akhirnya anak akan merasa siapa yang disuka dia ikut. Dia tak ada contoh untuk diangkat. Dan apalagi kalau kita kata mak ayah tak langsung berminat untuk, saya bukan ustazah, saya bukan ustaz, tidak berminat langsung untuk mengkaji apa itu fiqh, apa dia peraturan, apa dia undang-undang, apa dia tauhid, macam mana aku nak kenal Allah, apa tanda aku kenal Allah, macam mana cara nak didik anak supaya dekat dengan Allah. Tak ada, Quran tinggal, maka tak rasa ada malaikat ikut, kemudian kita ambil kira tak percaya ada takdir dan tidak bersedia untuk jumpa hari akhirat. Bila ini tak ada, bila semua persediaan tidak dibuat, bermakna kita sama-sama satu lubuk dengan anak. Dia gangkum anak, apa kita kata Allah untuk menjadi calon-calon neraka. Alhamdulillah menzalik. Hal itu kita nak bangun balik kekuatan. Kalau Nabi kata apa rumahku syurgaku, maka kembalikanlah hatimu untuk mengenal syurga dan tambahlah ilmu supaya Allah, kamu merasa dekat dengan Allah, merasa dilihat Allah, dan paling penting kita berhajat untuk berjumpa Allah. Kalau impian ini tidak ada pada ibu bapa, bermakna rumah itu sudah jadi neraka di dunia. Anak itu sudah jadi anak calon-calon neraka. Alhamdulillah. Maka sebab itu sekali lagi jangan ambil mudah ilmu agama. Jangan rasa kalau aku dah bagi makan, dah bagi minum, bagi pakaian, dah pergi sekolah tinggi, maka kita selesai. Tak. Selagi belum jumpa kan anak dengan Allah, balik saya semak balik 2 kalimah syahadah ya. Dia pakai lidah ke, pakai hati ke, pakai amalan. Sebab itu ilmu banyak tanpa amal kosong, amal banyak tanpa ilmu sesat. Hari ini anak kita sesat barat sebab mak bapak sangat banyak sesat dalam akidah. Jadi baik cadangan Umi, baiki hubungan dengan Allah, insya-Allah Allah akan bagi jalan mudah untuk mendidik anak, insya-Allah. Insya-Allah. Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin. Terima kasih banyak atas habiskan. Belum. Ayahanda. Ayahanda. Ya, terima kasih. Wah, terima kasih ya nasihat Umi tadi kepada ibu dan ibu bapa dan anak. Anak ayah ada 9. Jangan lupa apa-apa, jangan ingat tak ada apa-apa. Ayah selalu tekankan kata ini kepada anak-anak ayah. Jangan lupa apa-apa, jangan ingat tak ada apa-apa. Baik, itu kita akan tahulah. Baik, Insya-Allah. 2 tahun pandemik COVID, tapi oleh kerana ayah mendidik anak-anak ayah ini menabung. Masing-masing ada tabung. Kita bagi dia belanja RM3, RM1 masuk tabung.
hari-hari. Bila pandemik, kami tabung pandemik 5 waktu saya semalam tak keluar. Bayar kat rumah, bayar maghrib RM2, bayar yang isyak RM2, bayar subuh RM2, asal RM22. Jadi itu tabung. Tak ada ramai anak ayah ni, ada seorang yang aktif menabung. Bila berlaku pandemik kami, dia relax. Dia buka tabung dia, tak tabung. 70,000 duit dia. Orang lain susah. Dia berniaga. Ada hari-hari RM50 di mulut sehari. Mana dia menabung lebih dari 7 tahun. Bila buka, jadi ada RM70,000. Alhamdulillah. Anak ayah ini berapa? Anak ini yang boleh sengkit kali anak ayah isteri yang pertama yang last. Dia masih college lagi. Tak ada duit apa. Dalam bank apa lagi. Tapi dia ada menabung. Buka tabung. Tengok hakim juga. Ada RM15,000. Jadi tak ada masalah. Didik anak-anak tuan-tuan menabung untuk memberi kepada orang-orang yang susah, yang perlu di dalam terkena pandemik COVID. Sebab ayah buat kerja ni, amal-amal ni salah satu daripada kita melatih anak-anak kita kasih sayang kepada seluruh manusia dan kepada mereka-mereka yang terkesan pandemik itu. Ini Profesor. Ini yang buat. Jadi termasuklah MAPIM ni pun satu apa nama MAPIM ni, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia. Nanti kamu boleh dapat pahala besar pada hari ini kena menyebarkan ilmu ustazah, InsyaAllah. InsyaAllah. Dan dirahmati Allah kepada seluruh kaki tangan MAPIM. Ramai punya grup yang punya ni. Ya, banyak. Ramai sampai luar negara. Ramai juga ustazah saya. Jadi itu sajalah. Maaflah. Terkasar bahasa, memang bahasa yang kasar. Tapi ustazah bila kan halus segini. InsyaAllah. Okey, baiklah. Perkongsian umat pada malam ini saya rasa cukup menarik. Semoga memberi manfaat kepada semua penonton pada malam ini. Baiklah, kepada penonton semua, untuk selepas ini jangan lupa saksikan Ummah Live pada setiap hari Rabu jam 9 malam bersama orang-orang yang hebat untuk membincangkan isu-isu semasa yang hebat. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk layari portal www.ummahtoday.com.my. Jadi itu saja sekian daripada saya, Syazlin Shahrum, dan terima kasih kepada ayahanda dan juga Umi atas kesudian datang menjadi tetamu kita pada malam ini. Baiklah, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.